Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mereka bohong sajalah, ada yang bohong, bohong besar. Mereka kata Anwar Ibrahim sudah kehilangan sokongan. Mereka kata Anwar Ibrahim tidak lagi relevan. Semua itu bohong. Kenapa kita kata bohong? Sebab terbukti hari ini satu undian dibuat, satu pungutan suara, apa satu undian secara terbuka telah dibuat oleh seorang pempengaruh besar dalam dunia aktivis politik. Siapa lagi kalau bukan Fahmi Reza? Anda mesti kenal dengan Fahmi Reza. Fahmi Reza nih, dia sekarang ini kelihatan seperti tidak sebulu dengan kerajaan Madani. Beliau dilihat seperti tidak sehaluan dengan kerajaan Madani. Namun demikian yang mengejutkan ialah hasil dapatan keputusan daripada undian yang dibuat oleh Fahmi Reza tidaklah seperti yang dijangka mungkin oleh Fahmi Reza. Jadi selama ini ada yang kata Anwar Ibrahim kerajaan Madani ini tiada penyokong sudah. Dan ada yang hampir-hampir tertipu. Rupa-rupanya apa yang berlaku? Sebaliknya. Rupa-rupanya hari demi hari Anwar Ibrahim kini berjaya memikat hati rakyat Malaysia, terutamanya warga mahasiswa. Satu dapatan telah menunjukkan Madani tetap jadi pilihan ramai. Hanya 5,6% yang sokong pembangkang. Rupa-rupanya bukanlah kerajaan Madani perpaduan ini yang kehilangan sokongan. Tetapi rupa-rupanya pembangkang yang makin hari makin kehilangan sokongan. Mungkin itu sebabnya mereka sekarang ini terburu-buru. Sedang meroyan, mencari jalan untuk mencari jalan menumbangkan kerajaan secepat mungkin. Kerana mereka sudah mulai dapat hidup bahwa hari demi hari mereka mulai kehilangan sokongan. Kalau dulu ramai yang berdiri di atas pagar yang menyokong pembangkang. Tapi kini orang yang berdiri di atas pagar itu mulai beralih kepada kerajaan perpaduan Madani. Mereka mulai tertarik, terpikat dengan kesungguhan Anwar Ibrahim membangun kerajaan, membangun negara ini tanpa rasa berputus asa. Meskipun diserang di kiri kanan, dimaki hamun. Tidak pernah seorang Perdana Menteri dimaki hamun sehebat Anwar Ibrahim. Dengan pelbagai tuduhan yang bukan-bukan. Tetapi satu-satunya yang tidak pernah dituduh kepada Anwar Ibrahim ialah sakau duit rakyat. Beliau tidak pernah membuat perkara itu dan tiada kaitan langsung. Undian atas talian oleh Fahmi Reza, aktivis menerusi platform X menyaksikan. Kerajaan Madani tetap menjadi pilihan ramai dengan memperoleh undian tertinggi mencecah 47,5%. Tinjauan melibatkan keseluruhan 5,896 pengundi itu pula menunjukkan hanya 5,6% menyatakan sokongan kepada pembangkang. Dalam masa sama, sebanyak 46,9% pengguna X memilih tidak menyebelahi mana-mana blok. Hello warga Twitter Jaya yang bukan akaun Cybertrooper PH, BN, atau mana-mana parti politik. Di mana kamu berdiri dalam politik Malaysia sekarang? Kamu lebih cenderung menyebelahi pihak mana? Tanya Fahmi menerusi tinjauan itu. Dalam masa sama, beliau turut menjelaskan pendirian politiknya sebagai menjawab soalan netizen. Kata Fahmi Reza, aku non-partisan, tak menyebelahi mana-mana parti, tak terikat dan tak taksub pada mana-mana pemimpin politik atau parti, bebas dan berautonomi, tegasnya. Rata-rata menyifatkan banyak usaha telah dilaksanakan kerajaan Madani demi rakyat, walaupun masih dalam tempo 2 tahun pentadbiran. Benda yang baik kerajaan sekarang buat, kita patut bagi kredit, katanya. Benda yang tak wajar atau tak betul, wajar kita tegur. Tapi teguran biarlah berasas, tulis pengguna X, M. Yin. Dalam masa sama, ada yang berpendapat kerajaan sekarang masih teguh. Walaupun diakui masih wujud kekurangan lantaran kesedaran tinggi anak-anak muda. Mereka yang mengaku bukan penyokong tegar kerajaan Madani turut menyatakan sokongan
kepada pendirian diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini. Kata beliau, saya bukan orang yang ikut perkembangan politik, tapi jika ada PRU buat masa ini, saya pilih kekalkan kerajaan sebab nampak ada fungsi, ujar Jeffrey Sharif. Saudara, itulah dia isu menarik kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa kata isu pendedahan 100 juta ringgit yang ditemui di sebuah rumah bekas pegawai kanan Ismail Sabri Yaakob sudah reda? Sebenarnya ianya belum reda. Lebih menarik lagi, netizen mula menyiasat siapa pemilik sebenar, dalang sebenar atau pemilik sebenar uang lebih 100 juta ringgit itu. Bayangkan saudara-saudara sekalian, bagaimana seorang manusia boleh menyimpan uang di dalam rumah lebih daripada 100 juta ringgit. Nak cakap 100 ringgit pun sudah terlalu banyak. Nak cakap 100 ribu ringgit pun sudah terlalu banyak. Bayangkan ada 100 lebih. 100 juta lebih ringgit ada dalam rumah simpanan Anda. Tentu menarik, bukan? Anda pergi beli barang, tak perlu fikir. Ambil je, tak perlu fikir tinggal berapa duit di dalam itu. Sebab ianya terlalu banyak. Saudara, yang menjadi persoalan sekarang ialah netizen mula menyiasat siapa pemilik sebenar uang tersebut. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya netizen mula mendapati dan tahu siapa pemilik uang itu, siapa pemilik uang tersebut. Kamu tahu sekarang ini hanya dengan satu klik, dengan bantuan AI, hampir segala-galanya boleh diketahui dalam sekelip mata. 4 pegawai yang dinyatakan pegawai kanan Ismail Sabri Yaakob itu sudah dikenal pasti sebagai antaranya 2 orang datuk dan seorang wanita. Keempat-empat mereka ini telah pun ditahan reman dan netizen mula mendapatkan identiti sebenar 4 orang ini yang telah direman tersebut. Jumlah tersebut yang ditemui bersama dengan mereka sangat banyak. Dan identiti mereka makin hari makin menggemparkan kita semua. Menurut New Street Times yang memetik sumber, SPRM telah berjaya menemui kesemua wang yang dicari tersebut yang disimpan dalam beberapa beg dan peti besi di kediaman itu. Penyiasat SPRM turut merampas dokumen, barang kemas dan peranti elektronik ketika melakukan serbuan terhadap kediaman itu. Menurut laporan, pihak berkuasa sedang meneliti sumber wang berkenan, termasuk kemungkinan mempunyai kaitan dengan dana politik. Serbuan ke atas kediaman pegawai Ismail Sabri dilakukan oleh pasukan penyiasat khas. Selepas pemantauan selama beberapa bulan terhadap dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan bekas pegawai kanan berkenan. Jadi rupa-rupanya saudara, uang yang didakwa ini, dijumpai lebih 100 juta ringgit ini adalah belum diketahui adakah itu milik pegawai kanan bekas pegawai kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ataupun pemiliknya orang lain. Manalah tahu kan, rumah bekas pegawai kanan itu hanya menjadi tempat persinggahan. Saya fikir-fikir bekas pegawai kanan ini tidaklah sebodoh mana beliau pasti pintar untuk tidak menyimpan uang tersebut di rumah sendiri. Tetapi oleh kerana itu bukan uangnya, maka dia mungkin hanya menerima arahan untuk menyimpannya. Jadi, sekarang makin hari makin ada clue siapa pemilik uang tersebut. Mungkinkah pemilik uang tersebut adalah jerung besar, ikan paus besar yang dicari-cari oleh SPRM selama ini? Siapa agak-agaknya orang itu? Yang menariknya, saudara-saudara sekalian, menurut laporan media yang kita terima, dilaporkan kononnya didakwa uang itu
ada kaitan dengan promosi keluarga Malaysia. Sejauh mana ianya benar, hari ini SPRM sekali lagi telah pun mengesahkan bahawa telah memanggil 8 individu berhubung siasatan rasuah bekas pegawai Ismail Sabri itu. SPRM mengesahkan akan mengambil keterangan 8 individu berhubung siasatan terhadap 4 bekas pegawai kanan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang disaki terlibat rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata 8 individu itu yang tidak didedahkan identitinya akan dipanggil membantu siasatan. Katanya kita akan memanggil saksi dalam minggu ini dan minggu hadapan. Mengulas lanjut, adakah mereka akan memanggil bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob? Belum ada jawapan apa-apa lagi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada apa-apa pengesahan sama ada Ismail Sabri Yaakob akan dipanggil untuk didapatkan dirakam keterangan ataupun tidak. Belum ada apa-apa pengesahan ataupun belum ada apa-apa berita tentangnya. Semoga isu ini menjadi reda dan kita tahu pemilik sebenar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.